pelajar-pelajar yang ada dalam ni. Okay. So first kali kalau dengan kita panggil coach ataupun cikgu kalau dengan cikgu ni jenis sporting ya. Kalau siapa nak cakap je, kalau nak tanya je. Jangan malu-malu ke, jangan segan. Sebab kita nak belajar, kita kena banyak tanya. Okay. Jadi first, dalam semua orang ni, ada 7 orang yang main ni, cikgu nak seorang cakap siapa yang dia nak tengok game dia dulu. Nak tengok pasal kenapa dia kalah untuk game tu. Seorang player antara yang main masa hari Ahad yang lepas. Ada 7 orang player kat sini kalau kita tengok Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dalam 7 orang ni mesti orang tu semua ada dalam Google Meet ni, betul? Jadi boleh tak seorang sebutkan nama, cakap dia nak tengok game dia dulu. Siapa? Siapa? Sabrina ke? Ataupun Berry Bat ke? Ada tak? Okay, macam tak ada. Okay, kalau cikgu nak tengok game mana dulu cikgu? Team captain lah. Ni apa, Sarah. Sarah yang mana? Yang ni? Sarah apa ID? Ya? Saya tak tahu ID dia. Sarah nama yang last tu. Yang last ni? Team captain dulu kan? Okay, yang last ni. Okay, team captain. Team captain ni game dia memang seronok tengok. Okay. Bagi pendapat coach lah kan. Semua main dari segi prinsipal untuk opening tak ada masalah. Sebab tak ada masalah letak kuda dekat tepi sini ke, tak ada masalah tu. Okay. Cuma kita nak tengok dekat mana yang ada berlaku silap. Okay, dari segi opening tak ada masalah, semua develop piece. Okay, yang ini bawa kuda pergi sini pun tak ada masalah lagi, tapi kita kalau sebagai putih, kita nak maintainkan bishop tapak putih. Okay. Kalau kita sebagai putih, kita nak maintainkan bishop tapak putih. So, kita tak nak lose ni lah. Okay. Masa dekat posisi ni, apa akan jadi kalau cikgu tarik sini? Pawn ni akan free. Sebab masa tadi, kita undur pula. Sebab kalau kita tengok kat sini, kita tengok kat sini kan, askar ni dijaga oleh bishop. Jadi takkanlah kita nak larikan bishop putih pergi ke sini. Nanti mati askar ni. Jadi sebab itulah bishop hitam ni makan kuda ni. Jadi ada 2 sebab kenapa bishop hitam ni makan. Yang pertama nak kekalkan bishop putih. Sebab kita sebagai pemain putih, kita nak pastikan kita ada bishop tapak putih. Sebab kalau kita tengok dekat belah hitam kan, ada 2 tempat ni. 2 tempat ni tapak putih. Selalu kita buat serangan kat sini. Sama ada kita buat melalui diagonal ni ataupun melalui tepi sini. Jadi itulah kepentingan kenapa kalau kita main putih, kita kena kekalkan bishop tapak putih. Kalau kita hitam, kita kena kekalkan bishop tapak hitam. Okay. So sekarang ni kita teruskan lagi. Makan. Okay, yang ni tak ada masalah. Okay. Bila kita ada peluang untuk bawa rook pergi open file, bawa pergi open file. So baguslah. Team captain buat benda yang bagus. Dia bawa rook pergi open file. So cikgu pun bawa juga. Okay, sekarang ni kita tak nak bagi bishop ni datang sini. Okay. Jadi kita tolaklah pawn ni. Okay, kalau kita tengok captain dia ni cuba untuk pecahkan dekat belah queen side. Belah queen side sebab dia nak tolak ni. Tolak makan, lepas tu open file rook kat tepi sini. Open file rook. Okay, cikgu clearkan dulu sebab bishop ni nak keluar susah kan. Sebab dia tak nak gerak ni. Jadi kita clearkan dulu apa yang ada. Cuba attack queen supaya queen tak duduk situ lama-lama lah. Okay, dekat sini sebenarnya boleh je nak main queen pergi sini. Attack. Rook pergi dekat A4 ni untuk attack queen. Tapi ada satu masalah. Masalahnya nanti, rook ni trap. Contohlah kan. Kalau ni lari ke belakang, lepas tu cikgu gerak benda lain lah, tak gerak rook ni. Nanti bila dia tolak sini, yang ni trap. Jadi, kita cuba untuk jangan serang dulu queen tu. Sebab kita nak ambil file ni. Kita nak ambil file ni. Okay, yang ni kita panggil queen rook battery. So, queen rook battery ni penting lah. Kalau boleh nak double, triple kan lagi, bawa pergi sini. Jadi triple nanti. Okay, teruskan jalan. Rook kena serang. Okay, sekarang ni kat sini ada free pawn. Jadi dia tak pasal. So, kita makan lah free pawn ni. Okay, kat sini
kuda ni tengah kena pin. Okay, kalau secara logik ni kan orang mestilah akan jaga askar ni dulu. Jaga kuda ni guna askar. Lepas tu baru dilarikan queen kan. Tapi dekat sini cikgu bagi apa nama dia? Sarah. Cikgu bagi Sarah ni rook kat sini. Rook secara percuma. Sebab dia nak buka king punya file. Biar senang nak serang. Itu satu. Satu lagi sebab buah ni sempit. Jadi kalau nak pakai rook pun jadi lambat gamenya. Game akan jadi lambat. Okay, kita cuba untuk serang apa yang boleh. Okay, kat sini ada free pawn. So, kita makan. Bawa knight pergi sini. Okay, bawa knight pergi sini ada idea lah. Untuk bawa check kat sini ke. Ataupun nak pergi datang. Kita kalau nak buat checkmate ni. Kalau kita nak menang untuk buat checkmate, kita kena bawa piece ke arah king. Selagi piece tu tak ada ke arah king, kita tak perlu takut apa-apa sebab tak ada siapa yang datang nak serang. Macam ni, sepatutnya captain ni dah kena takut dah. Sebab banyak piece dah cuba nak datang. Tinggal rook je, satu lagi. Okay, makan. Okay, kat sini blunder yang dia buat. Dia bagi free rook. Sepatutnya dia boleh menang ni. Tapi dia bagi blunder free rook. So kita makan lah. Makan, tapi dia ada pass pawn. Dia ada pass pawn. Okay, yang ni bahaya sebab dia ada pass pawn. Okay. Kat sini kita kena bawa juga piece kita semua. Walaupun kita lebih kuda satu. Tapi kita kena bawa juga piece ke arah king sebab kita nak buat checkmate. Dia serang, kita tarik balik. Okay, sekarang ni ini adalah pawn yang paling berbahaya lah sebab dia pass pawn. Lepas tu rook ni, dia akan datang kat belakang. Backup pawn ni. Jadi cikgu kena cepat-cepat untuk cari cara macam mana nak checkmate paling cepat. Masih lagi serang rook. Kan betul? Dia datang sini. Untuk menyerang, untuk jaga pawn ni. Okay, kita check dulu. Okay, sekarang ni kita tengok file apa yang kita boleh ambil. File E ni, kita dah ambil. Sekarang ni kita nak ambil file C pula. File C kita bagi kat rook. File C kita bagi kat rook. Okay, dia nak exchange. Okay, tapi dalam keadaan sekarang ni kita tak boleh exchange. Walaupun kita lebih peace sebab yang ni bahaya sikit. Ada pass pawn. So, kita turun. Kita bawa lagi semua piece ke arah king. Okay, kita jaga kejap. Dia exchange. Okay, kat sini cikgu check. Cikgu check. Check lagi. Turun ke bawah lah untuk jaga ni. Untuk support lagi dekat A1 ni. Okay. Okay, sekarang ni. Yang ni momen yang adik Sarah ni kalah. First, masa dia buka pawn F ni, cikgu dah dapat sedar satu kesilapan sebab king open, terlalu terbuka, nampak? Terlalu terbuka. Sebab kalau tak ada pawn ni, kalau ada askar kat sini, mungkin tak boleh check melalui rank ni. Tapi sebabkan dia dah tolak, jadi cikgu umpan dia, kita bagi dia masuk queen. Main sampai ada 2 queen. Jadi dia pun masuk queen. Tapi dekat sini dia ada kat sini ada masalah nak kena checkmate ni. Kita akan check kat sini. Kalau dia turun, kita akan checkmate kat sini. Dia ada masalah kat situ. Dan itulah yang berlaku dekat game ni. Check. Okay, dekat sini dia boleh pilih untuk tutup guna queen sebenarnya. Tapi dia tak tutup guna queen. Yelah, bahayalah kalau tutup guna queen kan. Takut kalah pula nanti. Okay, kalau dia tutup, kalau dekat sini, kalau kita tengok suggestion engine kan, sebenarnya position ni adalah draw, 0-0. Sebab rook pergi sini, queen akan tutup. Sebab cikgu tahu adik Sarah ni dia takkan berani punya nak tutup guna queen. Sebab kalau berdasarkan rating pemain dengan mengikut umur, jadi biasalah orang kalau ada 2 queen mesti tamak, mesti tak nak bagi queen mati, mesti nak bagi queen tu sampai hujung game ada 2. Jadi kalau tamak selalu rugi. Jadi inilah sebabnya. Dia kekalkan queen dia, sebabnya dia letak je sini. Dia letak je sini dan kita akan buat benda yang sama je. Kita akan buat benda yang sama. Check, tutup. Cikgu akan ulang benda lah ni. Sebab awak tak ada jalan benda lain. Kalau awak jalan benda lain dia akan berlaku checkmate nanti dekat sini. Dekat sini. Dekat sini boleh. Sebab boleh tolak pawn lagi. Okay.
Jadi itulah menyebabkan adik ni kalah. Kita tengok game sampai habis. Siapa-siapa yang nak buka mic, nak berbual sekali, boleh. Tak ada masalah. Sebab selalunya cikgu ni selalunya coaching individu. Jadi bila bercakap, ada orang satu lagi yang cakap, individu. Jadi bila sekarang ni, bila cakap seorang-seorang, tak tahulah ni okey ke tak. Sebenarnya ada line ke tak ada line ke, tak tahu. Jadi harapnya ada yang memberi respon untuk tanya kenapa dan kenapa. Okay, so dia check. Dekat sini Queen dah pin diri dia sendiri, so cikgu terpaksa check lah untuk buat checkmate kat sini. Sebab ini dah kena pin ni, jadi dia tak boleh buat apa-apa. Okay, so ini game yang pertama. Okay, sekarang kita nak pergi game yang kedua. Siapa punya game? Siapa punya game yang kedua? Adik nak cakap. Coach, dia orang ni memang macam ni, pemalu. Dalam kelas, dalam PDPR memang macam ni lah, selalu senyap. Ya. Okay, ni. Kalau mungkin coach boleh pilih lah yang daripada 6 orang tu, pilih yang rasa yang paling interesting atau ada something yang boleh belajar from that. Okay, ada satu yang belajar. Okay, yang ini. Ini game pertama. Dia bermain tak salah. Cuma satu kesilapan dia masa dekat sini adalah dia dekat sini. Ni siapa ya? Okay. Yang siapa? Ini nama dia Erin Kong. Erin. Okay, Erin. Okay, kat sini ada pawn structure yang macam ni tau. Maksudnya akan ada satu file yang akan terbuka. Bila file ni terbuka, root ni akan hidup. Jadi hitam ni memang kena berhati-hati lah. Sebab dia akan berhadapan dengan root putih. Jadi dia kena berhati-hati. Jadi dekat sini sebenarnya cikgu ambil masa yang lama jugalah untuk fikir nak makan siapa dulu? Nak makan kuda dulu ke? Nak makan pawn dulu ke? Kat sini ada banyak option. Nak makan pawn dulu ke? Makan kuda dulu ke? Makan bishop dulu? Okay. Lepas tu kira, kita nak buka file ni. Jadi kita makan dulu. Kita makan. Okay, sekarang cikgu makan lagi, bagi buka lagi ruangan. Dekat sini ada satu lah move yang cikgu terlepas pandang. Iaitu bishop ni dalam trap. Okay, bishop ni dalam trap. Tapi sebenarnya dia tak adalah kena trap teruk sangat pun. Sebab cikgu risau kuda ni boleh makan di sini. Kuda ni kalau makan sini, contoh kalau kita tolak kan. Kalau ini makan sini ni, merisaukan ni tiba-tiba ada queen sebiji kat sini. Contoh ni makan, queen makan, habis. Risau takut boleh jadi kalah kat sini. Jadi cikgu tak trap queen tu. Tak trap bishop tu. So kita buat exchange kat sini. Okay. Bishop, kalau bishop putih macam kita cakap lah. Bishop putih ni dia kuat dekat bishop putih. Kuat kalau ada bishop tapak putih. Maksudnya apa? Sebab kita tengok king hitam. Dua tempat ni adalah square putih. Jadi sebab itulah cikgu bawa bishop pergi sini. Supaya kita boleh target F7 ni. Kita boleh pin askar ni. Okay. Lepas tu kuda tengah serang bishop. Okay, sekarang ni cikgu tengah umpan untuk makan benda ni. Kalau tak perasan memang akan buat tak kisah je lah pasal bishop putih ni. Sebab bishop putih ni tengah pin ni. Okay, problem dia adalah dia tak perasan. Dia tak perasan masalah yang ini tengah kena pin. Dia tak perasan. Jadi apa cikgu buat? Dia jalan sini. Cikgu makan je. Dia tak boleh makan bishop ni. Masa ni dia tak boleh makan. Masa ni ada dia tak boleh makan bishop putih. Sebab ada berlaku checkmate dekat sini. Ini akan ada masuk dalam tajuk pin lah. Masuk tajuk pin. Okay, yang ini. Jadi yang interesting pasal game ni adalah bila kita ada piece, kita kena bawa pergi ke arah king. Nak tak nak kita kena bawa pergi ke arah king. Cuba cari jalan yang tepat untuk bawa pergi ke arah king. Okay, cuba bawa pergi ke arah yang arah king. Kita nak tengok satu lagi. Satu game lagi, game last. Siapa-siapa yang ada nak tengok satu game last. Okay, siapa yang menang baru ni, Tania, Sabina ni, dia menang. Okay, game yang ini. Game yang ini kita lawan dengan Pimaho ni. Anak cikgu. Okay, permainan dia mula-mula tak ada masalah. Dia ada satu masalah masa dekat end game. Kita tengok dekat end game yang last kali ni. Okay.
hitam jalan ke sini untuk serang dua askar ni. Untuk serang dua askar ni. Okey, satu benda yang kita kena ingat kalau opponent, pihak lawan bagi satu buah tu free, ada dua sebab je. Satu taktik, satu lagi dia memang terlupa. Okey, tapi yang ini adalah taktik. Kita cuba untuk konon-konon nak jaga askar ni. Sebenarnya ada rook kat sini. Tak payah fikir masa jaga askar ni. Jadi yang Timaho ni pun dia pun okey lah, askar ni percuma, dia pun makan lah. Dia pun nak bawa paspor ni, nak turunkan. Dia terlupa yang queen putih ni ke arah sini. Dia terlupa. Okay. Jadi apa pengajaran yang kita boleh dapat dalam game ni adalah kalau pihak lawan bagi buah percuma tu, dia ada beberapa sebab yang kita kena berhati-hati. Okay. Yang pertama mungkin dia nak buat checkmate ataupun dia nak menang lagi piece yang lebih besar. Okay. So ini. Okay. Okay, sekarang kita nak masuk dalam tajuk Okay, tak ada orang yang nak tanya Mungkin ada orang nak tanya ke? Ada tak ada yang nak tanya? Siapa-siapa? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tak ada. Okay, sekarang ni kita akan masuk tajuk dekat sini. First kita akan masuk tajuk berkaitan dengan mating motif. Okay, kenapa kita kena mating nak buat checkmate ni kan? Dia ada beberapa benda yang kita kena ambil kira untuk buat checkmate. Ada beberapa perkara yang kita kena ambil kira untuk buat checkmate. Okay, jadi inilah perkara yang kita kena ambil kira. Siapa yang nak salin boleh salin ataupun nanti akan bagi kat dalam grup WhatsApp ke macam mana lah. Okay, yang pertama mating motif ni bila kita nak buat checkmate kan, kita akan nampak checkmate tu bila ada berlaku rook battery. Ada berlaku rook battery, maksudnya rook duduk sebelah rook. Yang kedua bila ada open file. Open file ni selalunya jalan rook lah. Okay, yang ketiga queen rook battery, maksudnya queen dengan rook duduk selari. Yang keempat queen bishop battery, maksudnya queen dengan bishop tu dapat satu diagonal. Okay, yang kelima adalah deflection sacrifice, maksudnya kalau kita boleh buat sacrifice untuk alihkan tumpuan piece lain. Untuk alihkan tumpuan piece lain. Okay, okay, kita mula dengan rook battery. Okay, ini merupakan rook battery. Okay, siapa yang tak tahu lagi, ini merupakan rook battery. Siapa yang dah tahu, kita kena cuba untuk buat rook battery ni sebab rook battery ni dia akan semakin kuat. Okay, piece tu dia tak akan jadi kuat kalau dia duduk sorang-sorang. Kita kena bagi dia saling berkawan dengan buah lain. Saling berkawan dengan buah lain. Jadi ini rook battery. Okay, siapa nak try? Ini adalah made in cuba check. Made in SIG. Siapa nak try? Kita bagi peluang. Siapa-siapa yang nak cuba made in SIG? Ada tak nak cuba? Made in 6. Okay, tak ada Okay, made in 6 ni kita nampak bawah ni. Jadi simple je. First check, dia naik ke atas. Check lagi, turun. Check lagi, dia turun lagi. Okay, sekarang ni kita jangan check guna ni tau. Sebab kalau kita check guna ni, nanti dia keluar tepi sini. Jadi kita nak kawal file ni, masih nak kawal file ni, kita check guna yang ni. Biar dia pergi ke tepi lagi. Okay, naik, check. Okay, sekarang ni kalau dia turun sini, dia akan tak lama lagi nak kena checkmate dah ni. Okay, tak lama lagi dia akan kena checkmate. Mungkin dia akan kena checkmate kat sini. Check. Itu kita jaga je. Kita boleh jaga kat sini. Untuk pass pawn boleh, buat checkmate boleh. Tengok mana yang sesuai. Okay, yang ni adalah rook open file. Okay, bila ada open file mesti ada taktik walaupun buah kalah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, putih buah kalah ni. Kan, hitam ada kuda dengan bishop. Putih cuma ada 2 rook. Tapi kelebihan putih adalah dia dapat open file. Dia dapat open file. Yang ni kalau ada satu askar, kita panggil dia semi open file. Tapi dia masih lagi open file lah, laluan yang terbuka lah. Laluan yang terbuka. Jadi kat sini ada 2 rook ni macam tak hidup. Jadi untuk first move ni, kita kena fikir macam mana nak bawa rook ni pergi duduk dekat tepi sini. Pergi duduk dekat file kosong ni. Mana kita nak buat? Jalankan dia ke depan. Yalah sebab kita nak pusing kat sini. Lepas tu pergi kat sini.
Jadi kita kena ambil kira open file yang ada ni. Dia terpaksa tak nak dia kena korban queen lah. Sebab dia tak boleh buat apa-apa. Kalau dia pergi sini pun sama, kita akan check. Dia pergi sini. Kita boleh check lagi. Kita boleh menang mudah. Menang mudah macam ni je. Checkmate. Jadi dia dah tak boleh nak backup. Jadi kita nak bagi tahu kat sini, kalau piece kita walaupun buah kita dah sikit kan, macam siapa-siapa yang main sebelum ni kan dapat makan rook cikgu, lepas tu bangga dapat makan rook kan. Orang kena ingat nilai piece tu dia bukan bergantung kepada makan besar ke tak besar. Dia bergantung juga kepada position masa tu. Kalau masa tu position kita perlukan kuda ataupun bishop, jadi kalau rook tu nak mati, matilah dia. Memang dia tak ada guna. Okay? Okay, kita tengok yang ni pula. Okay, Arabian Mat ni dia lebih pada checkmate menggunakan kuda. Checkmate menggunakan kuda. Dengan rook. Anastasia kan? Ni, Anastasia Arabian pula. Anastasia. Okay, sorry. Anastasia. Okay, Anastasia ni simple je. Okay, sebelum tu kita nak try dulu. Ada tak siapa yang nak cuba je? Kita bagi lah siapa nak cuba. At least ada satu orang yang bersuara. Satu orang je. Kalau tidak macam cikgu tengah ajar cikgu. Satu orang. Bagi masa 3 minit. Satu orang 3 minit dia boleh komen pun tak apa. Dia orang ni memang pemalu ni. Orang ni. Memang macam tu. Kalau tidak cikgu disconnect macam ni, keluar je. Satu orang je. Tolong bagi tahu apa benda kita nak buat ni. Apa kita nak buat? Okay. Kita bagi 3 minit. Kita bagi 2 minit 2 minit. Kat sini kita nak tulis satu tips tu. Okay, ada ni tolong. White to move ke apa ni? Black. Black to move, okay. Black to move. NE2 cikgu. Kita tunggu siapa yang ada. Kita nak seorang je. Kita nak seorang je. Tolong ada kawan-kawan yang berji penyelamat untuk petang ni. Sebab besok kita jumpa lagi. Untuk petang ni dah ada tu, NE2. Dah ada seorang komen NE2. NE2. Sorry. Komen tak dapat berdengar. Okay, terima kasih. Knight E2, betul. Knight E2. Okay, kat sini dia ada checkmate ni. Kalau kita nak buat checkmate, kita ada beberapa perkara yang kena buat. Okay, maksudnya checkmate method lah. Checkmate method ni yang pertama kita kena tengok piece ke arah king. Kita kena tengok piece ke arah king. Maksudnya kalau kita hitam, kita kena tengok siapa yang boleh pergi ke king. Yang tak ada sekatan, yang boleh pergi ke king. Tak ada sekatan langsung. Okay. Yang kedua, tengok pula keadaan king. Okay, maksudnya king safety lah. Tengok king safety. Tengok keadaan king. Okay, yang ketiga, tengok kita punya target square kita. Target square. Target square. Ini yang ketiga. Kita tengok target square kita. Ini je cara sacrifice dari queen, rook, bishop, knight. Okay. Sekarang ni kita ada method. Method kita dah ada. Sekarang ni kita nak guna method kita ni. Method yang kita ada ni untuk settlekan yang ni. Okay, first tengok piece arah king. Siapa pergi ke arah king? Kuda. Rook ada laluan pergi ke arah king, betul? Jadi rook ni kami kira juga. Sebab dia ada laluan untuk pergi ke king. Okay. Lepas tu queen. Okay, kita hijaukan lah. Hijaukan. Yang pergi ke arah king. Jadi kita ada piece yang ke arah king ni sangat dah ada. Dah. Piece yang ke arah king. Okay. Yang kedua tengok keadaan king. Simple. King cuma boleh gerak sini je. Satu langkah je. Okay, yang ketiga. Target square. Target square ni biasanya dia ada target square yang biasa. Biasa kita target sini ataupun sini ataupun sini. Jadi 3 tempat ni adalah target square. Okay.
Okay, yang keempat, mulakan sacrifice. Sebelum nak mulakan sacrifice ni, kena cari dulu dekat mana nak buat sacrifice. Okay, sacrifice dengan exchange ada perbezaan dia. Okay, ada tak yang tahu sacrifice apa maksud dia, exchange apa maksud dia? Siapa tahu? Beza sacrifice dengan exchange. Beza sacrifice dan exchange. Ada beza antara dua ni. Okay. Sacrifice ni adalah contoh bunuh rook untuk dapat bishop. Contoh macam ni kan. Contoh kalau sacrifice tu kita bunuh kuda untuk dapat askar je. Kita benda besar dibunuh untuk dapat benda kecil. Itu sacrifice, pengorbanan. Kalau exchange ni tukar sama-sama. Contoh rook makan rook, kuda makan kuda, bishop makan bishop, itu exchange. Jadi jangan tersalah. Jadi bila kita cakap kat sini, mulakan sacrifice dari queen or rook ataupun bishop, jadi mungkin akan ada sacrifice. Okay, jadi kita dah tengok 1, 2, target square dah. Okay, yang keempat. Okay, first kita check dulu lah. Tadi saya cakap naik itu, terima kasih. Naik itu. Okay, king ke tepi. Okay, sekarang ni kita tengok balik. Ada komen. Okay, ada komen. Kenapa komen ni tak dengar? Okay, ada komen. Tak okay, sekejap Oh, cikgu perasan lah. Okay, King Sean. Okay, betul. Okay, betul. Jadi kau terima kasih, betul. Okay, dia ada masalah, dia ada satu masalah bila kita nak bincang pasal checkmate ni. Kalau buat puzzle checkmate, jumpalah checkmate-nya. Cuba kalau kita main game sendiri, dia tak ada bagi tahu mate in 1 ke, mate in true ke, back rank mate ke, dia tak bagi tahu. Kita sendiri kena cari tahu macam mana. Jadi nak cari tahu tu kita nak mulakan daripada mana? Kita nak mulakan daripada mana? Kita kena ada method. Kita kena ada formula. Jadi method untuk checkmate ni adalah begini. Tengok piece yang ke arah king. Okay, kita dah tengok lah sekarang ni ada banyak buah yang ke arah king. Kita ada queen boleh pergi king, rook, ada jalan dengan kuda. So dekat sini terima kasih. Queen take, king take, checkmate. Okay, simple. Okay, yang ini Arabian map. Okay, ada yang dah pernah buat checkmate pattern tak sebelum ni dekat Lichess? Ada tak? Cuba komen sikit dekat chat ni. Ada tak yang pernah buat checkmate pattern? Checkmate pattern dekat Lichess. Okay, kita tunggu ada tak siapa yang buat. Mungkin kena brief sikit, later lah suggestion, brief sikit pasal function dalam Lichess yang selain daripada game. Macam later kot. Kan? Later okay. Okay, jadi kita dah bincang lah beberapa checkmate pattern ni. Jadi kan bila kita punya piece tu ada yang dah ke arah king, ada yang dah ke arah king, maksudnya akan ada taktik. Sama lah macam kat sini. Kalau tengok position hitam ni, piece dah banyak ke arah king. Takkan bila dah banyak ke arah king tak ada checkmate. Jadi mesti ada. Jadi dekat sini Arabian map kita mulakan dulu dengan check. Dia ke tepi. Okay, kat sini kita ada buah yang ke arah king, kita ada queen, kita ada knight, kita ada rook, boleh pergi ke arah king. Jadi apa kita buat? Kita makan je kuda ni. Okay, kita makan je kuda ni. Dia makan balik. Okay, sekarang ni kita tak boleh checkmate lalu tepi sini. Sebab nanti dia makan. Tapi itulah benda yang kita nak. Sebab kita nak buka laluan satu lagi rook. Pergi sini. Laluan satu lagi rook. Pergi kat sini. Okay. Sudah check. Dan sekarang kita dah checkmate. Okay. Untuk bincang pasal checkmate punya cara ni, ada terlalu banyak. Okay. Ini antara salah satunya lah. Kita ada Queen Bishop B3. Queen Bishop B3 ni macam ni. Nampak? Bishop, Queen. Bishop dengan Queen. Jadi Queen Bishop B3 ni dia mesti ada. Ini Queen Bishop B3. Jadi bila ada Queen Bishop B3 biasanya ada taktik lah kita nak buat. Okay, kenapa kita kena tahu nama-nama ni? Queen Bishop B3 lah, Rook B3 ni apa. Kalau kita tak tahu nama-nama ni, kita takkan buat buah kita macam tu. Kita akan letak dia satu dekat kiri, satu kat kanan, satu kat atas, satu kat bawah. Bila kita tahu, Queen Bishop B3, Bishop mesti duduk selari dengan Queen. Jadi kalau kita tahu, kita akan cuba untuk buat. Kita akan cuba untuk dapatkan position macam ni. Okay. Macam ni Bishop tengah hidup juga.
Okay, tapi bishop ni tak ada queen bishop battery. So mungkin tak ada apa-apa taktik lah yang berlaku. Okay, ni yang tu. Okay, sekarang ni kita nak bincang sikit apa benda yang ada dekat Lichess punya ni. Okay, first kita pergi practice. Okay, bila kita pergi practice, kita akan nampak ada checkmate pattern, basic taktik dengan intermediate taktik. Okay. Untuk basic taktik ni macam senang sangat lah. Semua dalam ni boleh jawab. Sebab semua senyap jadi semua boleh jawab. Kalau ada yang tanya mesti tak boleh jawab. Okay. Jadi kalau semua senyap mungkin yang ni terlalu senang. Sebab kita buka yang ni Kita buka satu taktik yang pin. Tu alah senang sangat ni kan. Siapa-siapa boleh jawab. Terlalu senang. Tapi lepas ni akan ada next untuk next kita punya sesi. Cikgu akan tunjukkan beberapa pin yang susah. Pin yang susah untuk kita nampak. Okay, ni untuk bahagian untuk kita belajar lah. Untuk kita belajar. Kalau kita tak tahu, kita akan pergi kat sini. Tapi cikgu akan masuk juga dekat bahagian checkmate pattern. Cumanya nak tahu siapa yang dah pernah belajar checkmate pattern kat sini. Ini paparan smartphone ada? Tak ada. Paparan smartphone tak ada. Jadi kemungkinan tak ada orang pun. Login web juga kan? Dia kena masuk dekat Google. Browser laptop. Kena masuk browser. Siapa yang ada download Lichess kat handphone, tak jumpa benda lah ni. Takkan jumpa. Dia kena buka dekat Google. Kat browser lah. Okay. Okay, jadi kita ada checkmate pattern 1, pattern 2, pattern 3, pattern 4. Jadi apa yang ada dekat semua checkmate ni adalah dia akan ajar checkmate menggunakan buah selain queen. Contoh yang pertama. Kita cuba gunakan yang pertama lah. Kita cuba untuk buat yang pertama. Okay, yang pertama. Rook pergi ke bawah lah. Macam biasalah, back rank. Senang. Ini konsep yang senang. Okay, konsep yang senang. Sekarang ni kita nak tengok konsep yang susah. Yang ini pun senang lagi ni. Kalau kita nak ikut formula tadi, kan? Tengok piece ke arah king, ada queen dengan rook. Tengok keadaan king ada 2 kotak je boleh lari. Mulakan target square. Target square kita ada dekat sini. Nampak ni dekat rook ni. Sebab queen pergi serang rook, rook pergi serang rook. Yang keempat, mulakan sacrifice. Dekat sini kalau kita nak jadi nampak hebat sikit, kita makan guna queen. Guna queen, makan balik, lepas tu kita checkmate. Okay. Back rank. Okay, kita bagi peluang. Yang ni, siapa yang nak cuba untuk yang ini? Ini back rank mate. Kalau ada yang nak cuba, okay. Boleh komen pun tak apa. Boleh komen pun tak apa. Sorry sebab cikgu tak boleh baca komen sambil buka ni. Tak apa, nanti saya alert kalau ada komen. Okay, boleh komen. Tapi itulah, komen tak boleh cakap banyak. Okay, yang ni. Apakah first move untuk putih? Kalau betul lah ada power sangat back rank mate tu, apakah first move untuk putih kat sini? White to play. Okay, white to play nak jalan apa? Nak check mate. Ada komen QF7. QF7? Okay, QF7 betul. Okay, yang dapat komen tu mungkin dia dah biasa buat ataupun bagi dia senang. Tapi ini kepada yang tak nampak jalan. Kepada yang tak nampak jalan macam mana nak mulakan. Mungkin kawan-kawan Queen F7 dia cakap, oh betul lah Queen F7. Yang kawan-kawan yang tak tahu tak fikir lagi. Dia tiba-tiba, dah betul lah ni Queen F7. Tapi sekarang kita cuba untuk guna formula checkmate method ni. Tengok piece ke arah king, kita ada queen dengan rook. Okay. Tengok keadaan king, cuma boleh gerak satu langkah sahaja. Target square ada 2, sini dan sini. Okay. Mulakan sacrifice. Okay, kat sini tak boleh buat sacrifice bodoh. Sebab kalau kita pergi sini, dia makan. Okay, rook makan, king makan balik. Jadi tak dapat. Jadi kita tengok balik target square kita. 2 ni target square kita. Bila kita tengok target square ni, target square yang selamat adalah F7. Jadi sebab itulah Queen F7 dimainkan. Queen F7, King H8, lepas tu baru kita turunkan Queen. Baru kita turunkan Queen dan kita checkmate. Okay, simple. Ini senang sangat. Senang sangat, terlalu senang. Okay, kita pergi pula yang ni. Okay, sebelum tu cikgu beritahu hook mat ni.
Hook mat adalah checkmate menggunakan kuda dan rook. Kuda dan rook. Okay. Kuda bentuk L. Okay. Lepas tu rook akan melengkapi untuk bentuk jadi cangkuk, jadi hook. Okay. Hook kan macam mata kail tu kan. Okay. Jadi ini adalah hook. Okay. Ini dia punya konsep. Sangat senang. Okay. Sekarang kita nak tengok ini. Ada siapa yang nak cuba tak? Kita nak tengok yang ni. Apa pun kita buat, kita kena berbalik-balik kepada checkmate method kita. Kalau ada yang nak cuba, kita bagi peluang lagi. Ke ada dekat ruangan komen? Saya tak tahu. Untuk checkmate. Okay. Ke cikgu nak cuba? Ke cikgu dah tahu? Bagi masa sekejap kot. Okay, boleh. Semua otak tengah berjalan tu semua tu. Senyap. Tu lah. Dia ada dua pilihan je. So, jalan ataupun tengah tidur. Tapi nak buat macam mana? Tengok piece ke arah king Kita ada kuda, queen, rook. Tengok keadaan king pula. Macam ada dua kotak je boleh lari. Target square. Target square tu adalah square yang tengah diserang ataupun yang akan diserang. Okay, ada siapa? Kan ada kat ruang komen. Kita tengok kejap komen. Queen take C8. Terima kasih. Dia type jadi kita tak tahu. Queen take C8. Okay. Thank you. Okay, jawapan tu betul. Jawapan tu betul. Tapi macam biasa kita nak tengok dulu cara main method ni. Kita tengok piece ke arah king. Kita ada queen, knight, rook. Ataupun pergi sini. Okay, lepas tu tengok keadaan king. King cuma boleh gerak dua tempat ini sahaja. Dua tempat ini sahaja. Target square kita adalah tempat yang dijaga oleh kuda ni. Dua tempat ni. Maksudnya kita cuba macam mana nak bawa queen ataupun rook dekat tempat yang kita merahkan ni. Okay. Yang keempat adalah mulakan sacrifice. Jadi sacrifice yang kat sini adalah queen makan bishop. Okay. Itu sacrifice sebab kita korbankan buah yang besar untuk buah yang kecil. Lepas tu kita akan bawa rook pergi ke E8 check. King ke dalam dan berlakulah checkmate kat sini. Okay, nampak? Ada bentuk cangkuk dekat sini. Ada bentuk cangkuk sebab dia hook mat. Okay, sekarang kita nak pergi dekat Anastasia mat. Okay, Anastasia mat ni pun sama. Method dia sama, cara dia sama je. Bawa piece siapa yang pergi ke arah king. Queen, kuda, queen, kuda, lepas tu rook ada jalan. Nak pergi ke arah king. Kita dah tengok berdarah ni. Lepas tu yang kedua, tengok keadaan king. Okay, king cuma boleh gerak sini sahaja. Okay. Yang ketiga, target square. Kalau target square ni selalunya square yang tengah diserang. Mungkin yang ini. Mungkin yang ini. Ataupun yang ini ke. Kita tak tahu yang mana. Okay. Dan yang keempat, mulakan sacrifice. Okay, dekat sini kita kena hati-hati. Kita tak boleh terus makan H7 ni. Nampak macam dah jadi dah. Tapi tak jadi. Sebab mula-mula kita kena check dulu untuk blok dua kotak ni. Okay, untuk blok dua kotak ni. Lepas tu baru kita boleh sacrifice. Baru kita boleh sacrifice. Okay. Ini untuk Anastasia mat. Okay. Blind swine. Okay, blind swine masih checkmate pattern yang biasa. Iaitu rook kena duduk satu baris yang sama. Rook kena jadi rook duduk satu baris yang sama. Okay, kat sini simple lah. Makan, check, checkmate. Checkmate yang paling cantik iaitu smooth mat. Smooth mat ni checkmate menggunakan kuda. Yang disebabkan oleh king yang terperangkap macam ni. Okay, king yang terperangkap. Okay, kita nak bagi yang paling susah last sekali untuk siapa-siapa cuba. Untuk yang ni. Siapa-siapa cuba. Okay, yang ni. White to play.
White to play, white win. Ada tak yang jawab dekat ruangan komen? Mungkin ada. Okay, tak ada lagi. Okay, tengok balik yang ni. White to play. Siapa yang jalan? Apa yang kita nak buat dulu ni? Okay. Okay, mungkin tak ada yang jawab. Cuba jawab ke ada? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Okay, dekat sini. Tak ada Tak ada yang cuba Dekat sini kita akan buat discover check. Discover check tu kita gerakkan satu piece lain untuk check. Okay, untuk check. Jadi apa kita buat untuk mula-mula? Mula-mula kita akan bawa knight pergi ke tepi sini. Check. Okay, sekarang hitam tak tahu nak buat apa. Tak tahu kenapa dia bunuh queen dia. Kita makan je. Okay, sekarang dia dah ke dalam. Okay, sekarang ni kalau untuk smoothed mat ni, kita nak pastikan king ni dia sorok kat dalam ni. Maksudnya sebelah king ni akan ada rook. Akan ada rook. Tapi macam mana kita nak buat? Okay, mula-mula kita boleh lah check. Check. Okay, dia tepi. Okay, yang ini. Selepas ni, mungkin ada yang nak cuba bagi jawapan. Apakah nak jawab ni kat sini? Kat mana kuda ni nak pergi? Untuk kita buat checkmate. Lagi 3 langkah. 3 langkah lagi untuk checkmate. 3 langkah lagi untuk checkmate. Okay. Ada siapa yang nak cuba? 3 langkah lagi. Okay. Knight F8. Knight F8 Knight pergi ke sini. Kalau Knight pergi ke F8, kita akan berjoget je dengan dia. Sebab kita check, dia masuk balik. Lepas tu kita check, dia keluar balik. Jadi Knight F8 tak tepat. Boleh cuba lagi. Okay. Boleh cuba lagi. Sebab kita lagi sikit je ni. Ada yang cuba ke tak? Okay, bukan Knight F8. Terima kasih. Yang jawab. Lagi ada yang nak cuba? Ada komen. Okay, ada komen. Knight B6 Sabrina. Knight B6. Yes, terima kasih. Knight B6 adalah move yang paling bagus. Sebab sebab kita akan buat double check. Okay, bila kita buat double check, dia tak boleh pergi sini. Sebab kita akan checkmate dekat depan dia. Jadi dia akan ke dalam. Okay, selepas tu nak jawab apa, Sabrina? Cikgu boleh saya cuba? Boleh cuba. Ada juga suara. Apa? QC8. QC8, betul. Jadi apa yang kita kena buat Kita ingat benda ni je lah. Kita dah tengok piece sekarang king. Kita dah tengok keadaan king dah terperangkap macam ni. Target square kita adalah C8. Jadi kalau nak mulakan sacrifice, pastikan kita kira sacrifice bermula daripada queen dulu. Okay. Kalau agak-agak bunuh queen tu tak berjaya, baru kita tukar. Bunuh rook, baru kita tukar. Bunuh bishop. Sekarang kat sini bunuh queen ni mungkin boleh berjaya. Jadi betul. Queen C8. Merangkap king di situ dan checkmate kat sini. Okay. Thank you. Okay. Disebabkan puzzle ni, semua orang boleh cuba. Jadi kita akan buat the real puzzle. The real puzzle. Kita akan pergi kat puzzle. Siapa yang tak tahu dekat puzzle ni, kita boleh pilih tema puzzle. Kita boleh pilih tema puzzle. Puzzle. Pergi dekat puzzle teams. Okay. Kita nampak. Kita ada puzzle middle game, end game, rook end game. Terlalu banyak puzzle. Motif. Okay. Kita ada advance punya level, attraction clearance, quiet move. Okay, tapi sekarang ni kita nak cuba untuk jawab puzzle. Kita ambil yang paling simple dulu lah. Kita ambil back rank mat dulu. Okay, tapi disebabkan semua kat sini hebat-hebat, kita ambil level hardest. Okay, normal dulu lah, normal dulu lah. Macam bahaya je hardest. Okay, normal dulu. Okay, yang ni. Aduh, normal pun senang. Siapa nak cuba yang ni? Normal pun senang.
Bagi masa sikit coach, bagi masa sekejap. Boleh. Saya bagi masa. Maaf. Coach sekali tengok je dah jumpa jawapan. Jadi itulah. Itu yang kita senang tu. Sorry. Sebab cikgu dia pun tengah fikirkan ni. Tak apa, abang ni cikgu ikut je dia punya method ni. Kalau tengok method dia nanti jumpa lah seslow. Tapi selalunya yang orang tak jumpa target square. Mana target square? Target square ni kotak yang tengah diserang. Piece kita tengah serang buah hitam kan? Tengok kotak dia. Contoh H7 tu target square lah sebab dia tengah kena serang. F7 tu target square juga. Queen F7. Thank you. Queen F7. Betul. Okay. Tapi apa-apa pun, kita ingat 4 benda ni. Okay. Kita ingat 4 benda ni, kita cuba apply. Tengok piece sekarang king, kita ada queen dengan, kita ada rook dengan queen. Okay. Tengok keadaan king. King cuma boleh gerak ke tepi sahaja. Okay. Lepas tu target square. F7. Sebab ada 2 orang yang serang F7. Tapi sekarang ni kita nak bagi king ni ke dalam. Okay. Queen F7, king H8 dan kita ambil last kali punya method. Mulakan sacrifice. Jadi queen ke F8. Check, rook take. Checkmate. Simple kan? Simple je. Bila kita ada method, kita boleh jumpa jawapan ni. Kita try lagi. Okay, yang ini pula. Kita kena stick dengan method tu. Baru kita jumpa jawapan. Queen XE8. Yes, betul. Queen XE8. Okay, ada yang dah dapat rentak. Mungkin dia tengok method ataupun dia dah selalu buat, kita tak tahu. Boleh tanya tak? Selalu buat ke ataupun cuba ikut method ni? Saya selalu main puzzle. Puzzle bad rank ataupun random? Healthy mix tu. Healthy mix, random lah. Healthy mix tu random. Okay, bagus. Okay, ini senang je. Ini bad rank lah. Tapi kalau siapa yang tak tahu, sebab yang jawab tadi pun orang sama je. Kita akan tengok kat sini lah. Tengok piece sekarang king, kita ada queen, rook. Okay, tengok keadaan king cuma boleh gerak 2 kotak. H8 dengan F8. Okay, target square adalah kotak yang tengah diserang. E8. Okay, mulakan sacrifice. Guna daripada queen, paling teruk pun makan je lah. Ini je yang kita mampu, paling teruk kita boleh buat. Okay, disebabkan ini nampak senang kita naikkan level. Pergi kepada harder. Yap, betul ke ni harder? Okay, betul ni harder. Penting nak tahu betul ke tak ni harder. Okay, white to play. Yang cakap tadi siapa namanya Captain Bukan? White to play. Apa jawapan dia? Bila masuk je dekat level harder, yang selalu jawab tadi dia tak bersuara lagi. Queen X F7. Okay, betul. Okay, good job. Tahniah. Tak apa pun kita, sebab kita nak biasakan untuk cari taktikal dalam game sendiri. Sebab ini senang, dia dah bagi tahu bad rank mate. Jadi macam mana pun akan jadi bad rank mate. Dia tak ada benda lain. Tapi dekat game sendiri tak ada tulis bad rank mate ni. Kita tengok, pandai-pandailah kita cari sendiri bad rank mate ke tak.
Jadi kat sini tengok piece ke arah king. Okay. Tapi ada satu piece ni kita akan lupa. Pasal bishop ni boleh pergi ke arah king. Tapi kita kena alihkan queen dulu. Okay. Yang pertama. Yang kedua adalah tengok keadaan king. Boleh gerak ke tepi sini saja. Yang ketiga tengok target square. Square yang kena serang. Yang ini. Okay. Yang keempat start sacrifice. Mulakan daripada queen. Jadi lebih force move lebih bagus kalau makan queen. Sebab kalau guna rook dia tak makan balik pun tak apa. Dia ada pilihan. Tapi kalau menggunakan queen dia terpaksa. Sebab kalau dia jalan ke tepi kita akan checkmate kat sini. Di queen take. Okay. Dekat sini kalau kita tengok balik kita punya checkmate method, piece yang ke arah king ada rook dengan ada bishop. Sekarang ni dah ada bishop. Okay. Jadi apa kita boleh buat? Check. Tutup, check lagi, ke dalam, check back. Okay, simple je. Yang penting ada method. Yang penting apa kita nak belajar hari ni, kita kena ada method kalau nak buat puzzle checkmate ni. Samalah. Kalau samalah juga macam game korang dekat sini. Sebab kita nak cari method ni bukan senang. Contoh. Contoh ada satu game tu sangat lama. Game yang terakhir. Mungkin ada yang tengok game yang terakhir. Okay, dekat sini kita kena cuba guna method. Tapi memang mengambil masa yang lama lah sebab tak tahu checkmate guna apa. Kita tak tahu pun checkmate guna bishop ke, guna rook ke, dengan kuda ke. Okay, tapi dekat sini ada satu part yang cikgu dah nampak mate in egg. Lebih kurang made in egg lah dekat sini. Siapa punya game ni? Boleh komen tak? Siapa punya game ni? Saya. Awak lah. Oh, awak yang jawab puzzle tadi tu eh? Ya. Ya, okay. Sebenarnya dekat game awak ni, cikgu dah nampak made in 7. Okay. First, kalau dah tengok piece yang ke arah king, kita ada queen. Kita ada rook. Kita ada queen. Kita ada bishop. Kita ada knight. Kita ada ni pergi sini. Jadi terlalu banyak ancaman dekat buah hitam. Terlalu banyak ancaman dekat buah hitam. Jadi kalau kita start engine ni dan first move dia mungkin dia suruh lari tapi cikgu pilih untuk makan ni dulu sebab ada mate in 10. Nampak? Ada mate in 10. #10. Mate in 10. Okay, kenapa Kita cuba. Bila ni makan. Apa akan jadi kalau rook yang makan? Apa akan jadi kalau rook yang makan? Siapa boleh discover kenapa kalau rook makan? Kenapa ada masalah kalau rook yang makan? Siapa boleh tahu jawapan dia? Kenapa ada masalah kalau rook yang makan? Mungkin tak ada orang dapat jawapan yang ni. Sebab kalau rook makan, kita ada bishop, check. Dia tak boleh makan sebab ada queen kan. Terus kalah lah. Jadi king ke tepi. Jadi dekat sini ada berlaku beberapa checkmate lah. Iaitu boleh turunkan rook pergi sini. Tapi yang ni yang cikgu buat ni. Tak silap cikgu. Sekejap, makan. Tapi cikgu mulakan dengan check kat sini dulu, betul. Makan yang ni. Ini gerakan yang cikgu buat Bukan cikgu tengok engine tau. Ini yang cikgu buat. Okay, awak makan yang ni. So cikgu makan. Okay, awak makan balik. Okay, dekat sini. Check. King ke tepi. Check. Okay, king tak boleh datang ke H8 balik. Sebab kalau kita buka check kat sini, kalau dia pergi sini balik, kita akan ada checkmate kat sini. Akan ada checkmate kat sini. Okey, jadi lepas tu dia keluar. Dia keluar, cikgu check. Lepas tu dia pin diri dia sendiri. Kalau dia pin diri dia sendiri, kita akan ada check kat sini, mate kat sini. Tapi masa ni dah resign dah. Lagipun dah petang dah penat dah. Okay, walaupun good job, very bad. Okay, tapi dia ada buat satu kesilapan. Mungkin dia nak tengok apa kesilapan daripada game dia. Kesilapan dia adalah memakan H2 tanpa sebab. Tak tahu kenapa dia makan H2. Sebab kita nak bawa pit, nak menyerang, tak boleh datang seorang-seorang. Tapi dia terpaksa makan H2. Sebab bishop dia trap. Kalau cikgu biar je. Biar queen yang dapat pergi sini. Jadi berhati-hati masa development. Okay, berhati-hati masa opening development. Sebab kita nampak kan,
Bawa salah tempat kuda boleh menyebabkan bishop trap. Okay, kena berhati-hati. Okay, cikgu rasa untuk hari ni itu saja. Untuk hari ni itu saja. Cuma ada cuma. Sekejap, kita nak pergi dekat learn study. Dia ada beberapa homework lah yang korang boleh buat. Ini homework ni bagus untuk semua. Mating motif exercise. Copy. SMK confirm. Message all members. Semua akan dapat benda ni. Latihan mating motif 1.0. Okay, nanti semua boleh check dekat lichas masing-masing. Semua akan dapat sebab itu adalah chat untuk semua. Okay. So itu saja daripada cikgu hari ni. Apa yang kita nak dapat hari ni mesti dapat sesuatu. Tapi yang perkara paling penting sekali adalah yang ini. Mating motif checkmate method. Boleh copy ni dekat chat. Nanti nak. Boleh. Saya bagi dekat chat boleh. Ataupun saya bagi dekat every individu. Copy kat chat nanti saya share dengan dia punya ni. Okay, boleh. Copy kat chat Copy. Paste. Dekat chat masing-masing pun dah ada bagi juga. Okay, yang dah masuk dalam grup ni kan. Bagi lagi. Okay, harap bermanfaat untuk hari ni. Okay, besok tajuk lain pula. Okay, besok kita akan bermain dengan middle game. Okay, hari ni kita main dengan end game. Lepas tu kita akan main middle game. Dan ingat satu pesanan ni. Okay, kalau kita nak belajar main chess, pastikan belajar dekat end game dulu, middle game, lepas tu baru opening. Opening akan jadi last. Sebab apa? Sebab kalau opening kita tak ada harapan, kita masih ada harapan lagi dekat middle game. Kalau dekat middle game kita tak ada harapan, kita masih ada harapan lagi dekat end game. Tapi apa akan jadi kalau kita belajar opening sahaja, middle game tak belajar, end game tak belajar? Bila opening teruk, tak ada harapan, kita akan semakin teruk di middle game sebab kita tak belajar. Dan kita akan semakin teruk juga dekat end game sebab kita belajar, tak ada harapan. Jadi sebab itulah kita mulakan hari ni dengan end game dahulu. Okey, itu sahaja. Okay, so jadi hari ni apa? Semua boleh masuk balik di chess tu. Ada puzzle tentang checkmate pattern tu kan. So kita nanti masa try cuba solve semua checkmate pattern tu. Kalau Anastasia make ke semua, check ke semua tu, try masa nak cari apa nama nak checkmate tu, masa nak mate in 3 ke mate in 6 ke, kita try guna method ni kan, try apply method ni, checkmate method ni dalam semasa nak solve puzzle tu. Sebab nak biasakan dengan dia punya pertama nak biasakan guna checkmate method yang kita baru belajar ni. Yang kedua nak biasakan dengan pattern. Jadi kalau kita dah buat latihan selalu, so during the game kalau pattern tu wujud, kita akan nampak cepat, kita akan nampak. Betul. Satu lagi kan ada dua nota dekat situ kan. Satu mating motif, satu checkmate method. Mating motif tu adalah guna dia bila ada rook battery ataupun ada open file ataupun ada queen rook battery, pasti akan ada bentuk-bentuk checkmate yang kita boleh cuba untuk buat. Itu dia punya hint lah, dia punya hint. Bila kita tengok bishop dengan queen duduk selari je kan, dia ada hint untuk cari checkmate. Tapi kalau tak jumpa tak apa lah. Tapi kalau yang latihan tu, memang itu semua adalah checkmate pattern. Okay, last ada soalan? Ada siapa-siapa sebelum kita start? Soalan? Okay, so I assume tak adalah. Okay, so kita jumpa lagi besok jam 4 sampai jam 5. Jadi saya ucap terima kasih banyak Coach Luqman. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Okay? Okay, terima kasih.